Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahirah binti Abu Bakar dan hari ini saya akan membentangkan berkenaan adat resam dan perkahwinan masyarakat di Malaysia. Kumpulan saya terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Puan Nurul Atikah binti Syahari, Pilmon Ula anak Jarau dan Muhammad Fazri bin Muhammad Arif. Okey, untuk pengenalan, perkataan Melayu berasal daripada perkataan Malaju. Perkataan ini berasal daripada kata dasar laju yang bermaksud cepat, deras dan tangkas. Ahli antropologi berpendapat bahawa bangsa Melayu berasal daripada campuran antara bangsa Kaukasus dan bangsa Mongol. Oleh yang demikian, kelompok-kelompok bangsa Melayu amat besar di dunia. Untuk bangsa Cina pula, orang Cina di Malaysia merupakan kaum kedua terbesar di negara ini. Pada zaman Kesultanan Melaka, China pernah berperanan sebagai pelindung Melaka daripada ancaman Siam. Kedatangan orang Cina ke Malaysia jelas kelihatan pada pertengahan abad ke-19. Agama yang dipegang oleh masyarakat Cina ialah agama Buddha. Untuk masyarakat India pula, mereka merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia. Kedatangan kaum India di Malaysia kerana aktiviti perdagangan iaitu rempah ratus. Untuk kaum Iban, etnik Austronesia amnya terjadi semasa zaman kegemilangan Austronesia di Tampun Juah. Mereka memasuki Sarawak melalui batang air Kapuas iaitu jalan masuk paling mudah bagi melintasi sempadan Sarawak Kalimantan. Kaum Iban berpindah ke Sarawak pada masa yang hampir sama dengan kedatangan bangsa Eropah ke negara Asia Tenggara sekitar abad ke-16. Untuk Melanau pula, Melanau adalah salah satu kaum utama di negeri Sarawak yang berada di daerah Mukah. Orang Melanau tergolong dalam ras Austronesia. Perkampungan orang Melanau kebanyakannya dibina di tepi sungai dan berdekatan dengan pantai. Masyarakat Melanau merupakan suku yang beragama Islam dan Kristian, namun terdapat juga yang mempercayai makhluk gaib yang dipanggil Ipok. Okey, masuk pada adat perkahwinan kaum Melayu. Terdapat beberapa peringkat penting dalam adat perkahwinan Melayu iaitu bermula dengan merisik, meminang, bertunang, bernikah, berinai dan akhir sekali bersanding. Okey, kita masuk pada adat merisik. Adat ini merupakan tahap awal menjodohkan teruna dengan dara yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga sahaja. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahawa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima lamaran pihak lelaki. Antaranya, lelaki tersebut perlulah mempunyai latar belakang agama serta mempunyai pekerjaan yang baik. Si gadis perlu menghidangkan makanan dan inilah merupakan kesempatan bagi pihak lelaki untuk melihat wajah si gadis tersebut. Pembicaraan mulai difokus untuk penyampaian maksud kedatangan pihak teruna dan pantun untuk merisik mulai diperdengarkan. Sesudah berpantun, wakil lelaki tersebut akan memberi sebentuk cincin tanda berupa cincin belah rotan. Dan jika pihak gadis tersebut bersetuju, mereka akan menetapkan tarikh untuk peminangan. Okey, masuk bahagian meminang. Kebiasaannya, wakil dari keluarga lelaki akan datang untuk meminang anak dara yang dipilih. Setelah tamat tempoh yang diberikan, biasanya tempoh diberikan selama 2 hari sehingga seminggu. Rombongan orang tua akan datang untuk memberi jawapan. Sekiranya diterima, mereka akan berbincang berkenaan mas kahwin dan hantaran perbelanjaan majlis perkahwinan. Sekiranya perkahwinan lambat dijalankan, pihak lelaki akan melakukan proses hantar tanda atau bertunang. Selain cincin, beberapa barang lain turut diberikan seperti kain, kasut, manisan dan yang paling utama sekali ialah sirih junjung. Kebiasaannya, jumlah hantaran diberikan dalam angka yang ganjil seperti 7 dibalas 9 dulang. Jika ia diputuskan tanpa sebarang sebab yang dapat diterima umum,
maka pihak perempuan hendaklah mengembalikan semula segala hantaran yang telah diberikan oleh pihak lelaki itu dalam nilai sekali ganda banyaknya atau harganya. Okey, beralih pada bernikah. Upacara akad nikah merupakan kemuncak kepada kesahihan sebuah ikatan perkahwinan dalam ajaran Islam. Di dalam upacara akad nikah, bapa pengantin perempuan perlu menjadi wali untuk menikahkan anaknya. Lazimnya, sementara menanti kedatangan rombongan pengantin lelaki, majlis berzanji atau pukulan kompang akan diadakan. Sebelum upacara dijalankan, wang belanja, mas kahwin dan lain-lain hantaran akan diperiksa oleh Tuan Kadi dan kedua orang saksi dari pihak perempuan. Lafaz nikah akan berbunyi, aku nikahkan dikau, iaitu nama pengantin perempuan dengan mas kahwin sebanyak mengikut negeri tunai. Dan disambut oleh pengantin lelaki dengan lafaz yang berbunyi, aku terima nikahnya, sama dengan lafaz sama dengan yang dilafazkan oleh Tok Kadi. Saksi akan mengesahkan lafaz tersebut sama ada jelas atau tidak dan pengantin lelaki akan mengulanginya semula jika lafaz tersebut tidak jelas. Sesudah itu, kita masuk pada adat berinai. Berinai mempunyai 3 peringkat, iaitu inai curi, inai kecil dan inai besar. Inai curi dilakukan pada petang hari di tapak tangan dan kaki pengantin perempuan. Ia diadakan 3 malam sebelum hari berlangsung. Inai kecil pula dilakukan selepas inai curi dan dilakukan bersama jiran dan saudara mara sahaja. Inai besar pula dijalankan pada malam sebelum majlis persandingan, di mana kedua pihak pengantin dijemput untuk duduk di atas pelamin dan tetamu akan membuangkan sedikit nasi kunyit pada tapak tangan pengantin lelaki diikuti dengan renjisan air daun setawar. Sesudah itu, emak pengantin akan merapatkan kedua-dua tangan pengantin dan menaikkannya pada aras dada sebagai tanda menyembah kepada tetamu yang melakukan istiadat ini. Okey, masuk pada bersanding. Adat ini dianggap sebagai kemuncak majlis perkahwinan dalam adat resam perkahwinan Melayu. Kedua-dua pihak akan disandingkan di atas pelamin yang cantik dan dianggap sebagai raja sehari. Selepas duduk selama 10 hingga 15 minit, mereka akan dibawa turun untuk dimandikan. Majlis istiadat ini dilakukan oleh emak pengantin dan terdiri daripada memercikkan air sintuk dan 5 purut pada kedua pengantin lelaki dan perempuan. Sarung yang digunakan oleh kedua suami isteri dalam istiadat mandi diberikan kepada emak pengantin bagi tujuan menolak bala. Sebuah kenduri akan diadakan di rumah pengantin perempuan. Sesudah itu, pengantin perempuan akan dibawa ke rumah mertua dan sebuah kenduri akan diadakan yang dinamakan sambut menantu. Selepas tinggal di rumah suami selama beberapa hari, isteri itu yang diiringi oleh suami dan ibu bapa mertuanya akan kembali ke rumah perempuan untuk mendiaminya sekurang-kurangnya beberapa bulan. Okey, masuk pada adat resam dan budaya perkahwinan kaum Cina. Adat perkahwinan kaum Cina mempunyai 4 peringkat, iaitu merisik, meminang, bertunang dan berkahwin. Masuk pada merisik. Merisik bertujuan untuk mengetahui latar belakang gadis tersebut kerana kaum Cina sangat mementingkan nama, keturunan, pangkat dan tingkah laku si gadis. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan perkahwinan yang berkekalan. Cara berisik terpulang kepada ibu bapa pengantin lelaki tersebut. Sebahagian masyarakat Cina lebih gemar mengadakan perbincangan tersebut di restoran-restoran dengan disertai saudara mara yang lain. Perbincangan ketika merisik adalah berkenaan perkara-perkara yang umum, terutamanya tentang latar belakang keluarga dan asal keturunan. Okey, beralih pada meminang pula. Setelah berpuas hati dengan perbincangan tersebut, seseorang wakil akan dihantar untuk berkunjung ke rumah si gadis bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu pengantin perempuan akan berbincang mengenai mas kahwin, peruntukan meja dan jamuan dan memilih hari yang sesuai untuk diadakan majlis perkahwinan. Pihak lelaki pula tidak akan tawar-menawar kerana bimbang akan menjatuhkan maruah. Setelah kedua pihak sudah saling mengenal dan bersetuju untuk berkahwin, barulah adat bertunang dijalankan.
Okey, itu sahaja dari saya dan saya akan serahkan tugasan ini kepada Puan Nurul Atika binti Syari. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Cik Zahira. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Atika binti Syari, nombor matrik 282853. Saya akan teruskan pembentangan budaya perkahwinan Cina adat bertunang. Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina dan ia hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Hikmat tukang tilik digunakan untuk penetapan tarikh tersebut berpandukan kepada sebuah buku iaitu buku Tong Su. Ini penting kerana jika dilakukan pada waktu yang tidak sesuai, dipercayai akan ditimpa bencana dan perkahwinan akan mengalami kegagalan. Upacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa yang ditetapkan. Cincin disarung di jari manis oleh kedua-dua bakal pengantin sehingga hari perkahwinan. Bagi membuktikan persetujuan, gadis berkenaan akan menyerahkan sekeping kertas merah atau nyensang yang tertulis nama gadis, umur dan tarikh lahirnya yang didapati daripada tukang tilik. Seterusnya, ketika menentukan hari yang sesuai, tukang tilik membuat ramalan berdasarkan tahun kelahiran kedua pasangan. Tukang tilik akan menyediakan 2 keping nyik kor yang diberikan kepada lelaki dan perempuan yang hendak berkahwin. Nyik kor tersebut mengandungi peraturan-peraturan dan adat-adat yang perlu diikuti oleh kedua bakal pengantin merangkumi adat-adat tertentu. Hantaran dan mas kahwin lazimnya diberikan semasa upacara bertukar cincin perkahwinan atau pada hari lain seperti hari istiadat perkahwinan yang diadakan di pejabat pendaftaran perkahwinan. Di antara hantarannya ialah sebentuk cincin emas, sepersalinan pakaian, kain dan wang tunai. Dalam masyarakat Cina, semakin besar mas kahwin yang diberikan, semakin tinggi martabat dan kedudukan pihak lelaki. Seterusnya, majlis perkahwinan. Hari perkahwinan akan dilangsungkan setelah setahun bertunang atau mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Pada hari perkahwinan tersebut, pengantin perempuan dan lelaki dihias indah. Masyarakat Cina pada masa dahulu memakai pakaian pengantin yang diperbuat daripada kain sutera dan disulam dengan benang emas. Kemudian, setiap pakaian dihias dengan pelbagai aksesori. Baju pengantin sebaik-baiknya berwarna putih, merah atau kuning. Adalah dilarang jika memakai baju berwarna hitam, biru dan kelabu kerana masyarakat Cina mempercayai warna-warna tersebut melambangkan kematian dan kesedihan. Seterusnya, pengantin lelaki akan bertandang ke rumah pengantin perempuan. Pada masa itulah pengantin lelaki dan perempuan akan duduk bersama buat kali pertama. Semasa acara bersanding, pasangan pengantin akan dibawa ahli keluarga masing-masing. Pengantin lelaki akan memperkenalkan keluarga dan saudara maranya kepada isterinya dan begitulah sebaliknya. Di samping itu, kedua pengantin akan meminta restu daripada keluarga mertua masing-masing. Seterusnya, dalam masyarakat Cina, upacara meminum teh sangat penting dan masih diamalkan. Ini merupakan tradisi masyarakat Cina yang mempunyai maksud yang tersendiri. Adat ini melambangkan penerimaan pasangan pengantin, terutamanya si isteri dalam keluarga si suami, di samping bertujuan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dalam upacara ini, pasangan pengantin akan memberi teh yang disediakan kepada saudara mara lelaki. Kemuncak upacara perkahwinan masyarakat Cina ialah pada sebelah malam iaitu jamuan makan. Jamuan makan ini diadakan secara besar-besaran sama ada di rumah, di dewan maupun di restoran.
Pada masa yang sama, kedua pengantin akan cuba mengenali dan beramah mesra dengan ahli keluarga kedua belah pihak. Akhir sekali, sebagai bukti perkahwinan pasangan, pengantin akan menandatangani dua pucuk surat perkahwinan iaitu Kit Fu Ching Su di hadapan beberapa orang saksi. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai budaya perkahwinan masyarakat di Malanau. Kaum Malanau merupakan suku kaum dari daerah Muka Sarawak. Kebanyakan masyarakat Malanau ini beragama Islam dan Kristian. Perkahwinan dalam masyarakat Malanau mengandungi beberapa istiadat yang sangat diambil berat kerana implikasi sosial yang terdapat padanya. Aspek pangkat dititik beratkan dalam institusi perkahwinan berbanding dengan institusi yang lain. Masyarakat Melanau juga begitu mementingkan status sosial mereka iaitu 9 pikul, 7 pikul, 7 berterih dan 5 berterih, jenis barangan dan hadiah yang perlu dibawa untuk tanda tunang dan barangan yang mengiringi mas kahwin seperti adat menduga, adat mebim dan pakan juga dikira berdasarkan status sosial ini. Namun begitu, asas adat perkahwinan adalah sama seperti masyarakat lain iaitu merisik, meminang dan majlis perkahwinan. Seterusnya, merisik. Di kalangan masyarakat Malanau, perkahwinan antara pasangan daripada status sosial yang dikenali dengan sama gara, manakala perkahwinan antara pasangan yang berlainan status sosialnya dikenali sebagai sida adat. Wakil pihak laki mengunjungi rumah keluarga perempuan untuk mengetahui lebih lanjut dan memastikan status sosial keluarga perempuan dan untuk menentukan sama ada gadis itu sudah berpunya ataupun belum. Sekiranya gadis itu belum berpunya, ditanyakan sama ada gadis itu boleh dipinang ataupun tidak mas kahwinnya. Seterusnya, adat meminang. Pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak keluarga, lelaki dan perempuan, maka diadakanlah adat tanda tunang, di mana wakil keluarga lelaki iaitu beberapa orang lelaki dan perempuan yang telah berumur akan menyerahkan barang hantaran peminangan iaitu sebentuk cincin emas, sebilah senjata, segantang padi, sebiji kelapa dan 1 pikul barang tembaga. Dengan penyerahan barang tersebut oleh wakil keluarga lelaki dan diterima oleh wakil keluarga perempuan, maka rasmilah pertunangan itu. Seterusnya, majlis perkahwinan. Bakal pengantin lelaki dikhendaki menyerahkan mas kahwin iaitu penyekap dan berian dan hadiah lain seperti adat menuga, adat mebim dan pakan sehari sebelum majlis itu diadakan. Penyerahan ini disusul dengan acara pernikahan. Pernikahan juga diadakan pada pagi keesokannya iaitu pada hari diadakan majlis perkahwinan. Kenduri perkahwinan diadakan di rumah kedua-dua belah pihak pengantin lelaki dan perempuan yang dihadiri oleh sanak saudara, jiran dan sahabat andai. Kemuncak acara majlis ialah persandingan yang biasanya diadakan pada tengah hari. Persandingan pertama diadakan di rumah pengantin lelaki dan diikuti dengan persandingan kedua di rumah pengantin perempuan. Pengantin perempuan dan lelaki yang lengkap dengan pakaian tradisional bersanding di atas pelamin untuk disaksikan oleh para jemputan. Selesai bersanding di rumah pengantin lelaki, akan diadakan pula persandingan di rumah pengantin perempuan untuk menjalani adat petudui, iaitu penyerahan pelbagai barang termasuklah sebentuk cincin emas dan seutas gelang perak oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Semasa menjalani adat ini, kedua-dua pengantin dikenakan pelbagai pantang larang, misalnya tidak boleh mandi di sungai dan tidak boleh tidur pada waktu siang. Seterusnya, pada sebelah malam di rumah pengantin perempuan diadakan pula acara makan nasi temuan.
Selepas itu, diadakan pula upacara bergendang iaitu tari menari. Hadirin dijemput untuk ikut serta tetapi pasangannya mestilah daripada kaum sejenis, yakni lelaki berpasangan dengan sesama lelaki dan perempuan dengan perempuan. Maka mereka pun menarilah sehingga larut malam. Pada hari ketujuh, diadakan upacara membebaskan mereka dari pantang yang dikenakan. Upacara membuang pantang ini bertujuan untuk membuang ke laut segala bala atau bencana yang mungkin mengancam pasangan suami isteri ini. Upacara ini sebenarnya lebih merupakan upacara bersukaria dan bermandi-mandi beramai-ramai di tepi pantai. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih rakan sekumpulan. Saya Prima Ula Anak Jarau, nombor metrik 282858 akan membentangkan berkenaan dengan ciri-ciri kaum Iban di Malaysia. Okey, yang saya terangkan ini adalah berkaitan dengan adat perkahwinan kaum Iban. Okey. Ini sedikit penerangan. Usia lelaki kaum Iban untuk kahwin adalah dalam lingkungan 20 tahun. Dan bagi perempuan pula tiada had usia minimum memadai selepas habis tingkatan 5 pada zaman ini. Tetapi pada zaman dahulu bagi perempuan pula memadai sekiranya sudah akil baligh. Perkahwinan yang mematuhi kehendak adat adalah perkahwinan yang sempurna bagi kaum Iban. Dan perkahwinan mempunyai 3 peringkat dalam adat perkahwinan kaum Iban, iaitu nanyak, berterang dan melah pinang. Dia benda yang sama seperti kaum-kaum yang lain juga. Nanyak itu adalah merisik, berterang itu adalah bertunang, dan melah pinang adalah pernikahan ataupun perkahwinan gitu. Okey, nanyak. Nanyak ni adalah ibu bapa atau wakil pihak lelaki akan pergi ke rumah si gadis untuk merisik, bertujuan untuk menanyakan persetujuan si gadis dan juga keluarga gadis tersebut. Sekiranya pihak gadis bersetuju, syarat-syarat perkahwinan akan diterangkan dan pihak lelaki akan memberi berian berupa wang hantaran kepada pihak perempuan. Untuk berterang iaitu meminang, apabila telah setuju dalam merisik, jadi meminang pula. Rombongan meminang dari pihak lelaki beserta 5 hingga 10 orang datang ke rumah si gadis. Kebiasaannya golongan yang berusialah dalam lingkungan 40-50 tahun ke atas bersama dengan pihak lelaki. Syarat-syarat perkahwinan akan diterangkan sekali lagi. Setelah capai kata sepakat, pihak ibu bapa lelaki akan meninggalkan lapik atau ikat pinggang perak atau sebelah pedang sebagai tanda pertunangan. Itu sebagai tanda ikatan pertunangan. Dia akan tinggalkan benda-benda seperti tali pinggang. Ikat pinggang ni adalah tali pinggang perak. Dan juga sebilah pedang ataupun apa-apa sahaja yang dijadikan tanda untuk pertunangan. Dan pihak pengantin lelaki dan pengantin perempuan akan menetapkan tarikh dan hari perkahwinan. Okey. Untuk majlis perkahwinan iaitu melah pinang. Pihak lelaki akan menyediakan barang atau hantaran kepada pihak perempuan. Jadi pihak perempuan akan membuat persiapan. Contohnya kalau dulu memburu binatang, mencari sayur-sayuran, tujuannya adalah untuk dijadikan jamuan hidangan kepada tetamu yang akan datang pada pada waktu pernikahan pengantin tersebut. Jadi majlis perkahwinan akan diadakan di rumah pengantin perempuan. Kad jemputan ke majlis perkahwinan akan diagihkan kepada saudara mara dan rakan-rakan kedua-dua pihak pengantin. Jadi pada zaman dahulu, sebelum wujud alat telekomunikasi ini, simpulan tali yang digunakan untuk dijadikan satu kiraan hari. Kiraan hari untuk mengira bila tarikh perkahwinan tersebut. Contohnya, kalau simpulan tali itu ada dalam 5 simpulan tali, bermakna dalam tempoh 5 hari lagi perkahwinan akan berlangsung. Jadi simpulan tali ini akan diagihkan oleh pihak pengantin lelaki dan perempuan kepada saudara mara mereka, kepada ketua kampung juga,
dan mereka akan start membuka simpulan tali tersebut setiap hari sampailah habis simpulan tali. Bermakna bila simpulan tali habis, tarikh hari perkahwinan adalah pada habis simpulan tali tersebut. Okey. Jadi di sini perbincangan akan diadakan di ruai. Yang ini apabila telah sampai pada hari tarikh perkahwinan yang nak berlangsung. Iaitu ruai itu adalah beranda rumah panjang. Tujuannya untuk merapatkan silaturahim antara pihak lelaki dengan pihak keluarga perempuan. Upacara perkahwinan kebiasaannya berlangsung di sebelah malam. Pasangan pengantin akan duduk atas gong yang dalam bahasa Ibannya tawak, dan seekor ayam jantan akan digunakan untuk memulakan upacara persandingan. Okey. Tujuan ayam jantan ni kalau ikut kepercayaan adat lama, ia digunakan untuk memberkati pasangan pengantin tersebut agar kehidupan mereka lebih bahagia, sempurna, diberkat. Okey gitu. Jikalau tiada apa-apa masalah atau bunyi-bunyi yang tak elok, iaitu petanda buruk, upacara perkahwinan akan diakhiri dengan jamuan makan-makan yang dihidangkan kepada tetamu. Seterusnya, majlis perkahwinan akan dibuat di rumah pihak pengantin lelaki, iaitu pada 3 hari seterusnya ataupun pada keesokan harinya, majlis akan dilangsungkan pula di pihak lelaki. Bermakna yang pertama yang di perempuan dan yang kedua di bahagian pihak lelaki. Dan majlis itu akan disambut dengan meriah dan sama dengan cara perkahwinan tersebut disambut di bahagian pihak pengantin perempuan. Okey. Baiklah, saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Nur Hashimah binti Ismail. Saya Muhammad Fazri bin Muarif, nombor matrik 282957. Salah seorang ahli anggota kumpulan JB Warrior, ingin mempersembahkan pembentangan untuk tugasan 2 kami, iaitu ciri-ciri budaya masyarakat pelbagai kaum di Malaysia, dan saya akan menerangkan berkaitan dengan adat resam kaum India di Malaysia. Seperti mana yang kita nampak di dalam papan ini adalah turutan bagi perkahwinan kaum India, di mana dimulakan dengan merisik. Kedua adalah kunjungan rumah pengantin. Ketiga ikut janji, iaitu nikayam. Yang keempat adalah parisan. Kelima, kad jemputan. Yang keenam adalah penjadian tali. Ketujuh, mukurta makal. Kelapan, upacara pakang ganam iaitu perkahwinan. Dan kesembilan adalah selepas majlis perkahwinan. Bagi perkara yang pertama yang akan dibuat adalah sama seperti kita kaum Melayu, iaitu merisik. Aspek perlu diberi perhatian seperti faktor etnik, sub-etnik, kasta dan agama. Selain itu, faktor-faktor lain seperti status ekonomi dan status sosial merangkumi aspek seperti umur, tahap pendidikan, jenis pekerjaan, etika dan moral, rupa paras dan latar belakang keluarga juga turut diambil kira. Kita akan pergi ke next step yang seterusnya, iaitu kunjungan ke rumah pengantin. Bakal pengantin lelaki akan mengunjungi bakal pengantin perempuan untuk melihat sendi paras rupa dan perawakan calon isterinya. Adat ini dinilai sebagai pen patal atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai melihat bakal isteri. Perkara yang keempat yang akan dibuat adalah ikat janji, di mana wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa barangan seperti kelapa, sirih, pinang, bunga-bungaan, buah-buahan, cendana dan kumpulan dan kumkum untuk diberikan kepada wakil perempuan. Proses seterusnya adalah parisam, iaitu dalam masyarakat India, parisam merupakan sebuah majlis pertunangan. Adat pemberian parisan akan diadakan pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Pihak pengantin lelaki akan menyediakan beberapa jenis hantaran dalam jumlah ganjil. Hantaran ini perlu disediakan oleh wanita yang sudah bersuami sahaja dan mereka dipanggil cumanggali. Proses seterusnya adalah kad jemputan, di mana ini memainkan peranan yang penting dalam perkahwinan masyarakat India. Kad jemputan ini dibuat berdasarkan almanak. Beberapa keping kad jemputan tetapi akan diedarkan dalam jumlah yang ganjil untuk dibawa ke kuil. Dalam bilangan ganjil akan dibawa bersama ke kuil untuk dibawa bersembahyang.
yang dipanggil dengan Aracanai. Step yang seterusnya adalah penyediaan tali Tirumanggalam, merupakan lambang suci perkahwinan yang dikalungkan kepada leher kedua-dua pengantin. Pada tali itu diikat segumpal benang putih yang disapu dengan kunyit. Perkara yang ketujuh yang dibuat adalah dilakukan 5 hari sebelum hari perkahwinan, iaitu Mukurta Ka'al, pada hari yang baik mengikut firasat masyarakat India. Sebatang pokok akan ditanam dengan keadaan yang masih muda dan lurus di kawasan kuil. Batang pokok tersebut berukuran 2 atau 3 meter dan mempunyai litan batang antara 20 hingga ke 30 cm. Perkara ke-8 adalah upacara perkahwinan itu sendiri, dengan menatang pokok yang lurus dan disapu dengan serbuk kunyit 3 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Pengantin lelaki tidak dibenarkan keluar selama 3 hari sebelum hari perkahwinan. Penanda akan menabur 9 jenis bijirin. Setelah selesai acara menyarum cincin, pengantin lelaki akan mengalungkan tali kepada pengantin perempuan. Dan yang terakhir adalah selepas perkahwinan. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Begitu juga sebaliknya, pengantin lelaki akan pergi ke rumah pengantin perempuan untuk berbuat sama seperti apa yang pengantin perempuan lakukan. Sekian saja untuk persambahan saya bagi kumpulan ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.